Hello guys, anda bersama saya Darman Syangan, Santai Geografi KSSM SPM episod 6. So, dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang pergerakan plat tektonik yang terakhir. Tetapi tajuk utama kita pada kali ini adalah mengenai fenomena alam yang disebabkan pergerakan plat tektonik. So, fokus kita pada kali ini adalah yang pertama, murid akan mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi fenomena alam yang disebabkan oleh pergerakan plat tektonik. Yang kedua, murid akan mengetahui apakah kesan fenomena alam tersebut terhadap manusia dan juga alam sekitar. Dan yang ketiga, murid akan mengetahui apakah langkah yang patut kita lakukan mengurangkan kesan fenomena alam tersebut. Okey, so apakah fenomena alam tersebut? Yang pertama adalah tsunami, yang kedua gempa bumi, dan yang ketiga adalah letusan gunung berapi. Yang mana kita sudah tahu, ketiga-tiga bencana alam ini, fenomena bencana alam ini dikaitkan dengan lapisan mantil dan berlaku disebabkan oleh pergerakan plat tektonik. Okey, tetapi biasanya soalan yang berkaitan mengenai tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi boleh masuk dalam soalan struktur. Okey, so bila dia masuk dalam soalan struktur, soalan yang perlu kita fokuskan adalah mengenai faktor, kesan dan juga langkah. Okey, kita lihat apakah antara skema jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab ketiga-tiga soalan tersebut. Okey, kita lihat apakah faktor yang mempengaruhi fenomena bencana alam. Yang pertama, ia berlaku disebabkan oleh pergerakan plat tektonik yang menyebabkan berlakunya gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi. Kedua, ia berlaku disebabkan oleh kerak bumi yang bergegar menyebabkan berlakunya gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi. Dan yang ketiga, ia berlaku disebabkan oleh kawasan tersebut terletak di kawasan lingkaran api Pasifik. So, ketiga-tiga jawapan ini boleh digunakan dalam bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Okey, so kita lihat apakah kesan fenomena alam, iaitu ketiga-tiga tadi itu kepada manusia dan alam sekitar. Yang pertama, kepada manusia akan menyebabkan nyawa manusia terkorban. Yang kedua, boleh menyebabkan harta benda musnah. Yang ketiga, akan menyebabkan kemudahan infrastruktur musnah. Dan yang keempat, menyebabkan kegiatan ekonomi terjejas disebabkan terputusnya bekalan elektrik. Okay, manakala kesan fenomena alam kepada alam sekitar pula, yang pertama, boleh menyebabkan kepupusan flora, boleh menyebabkan kepupusan fauna, boleh menyebabkan kemusnahan habitat flora, boleh menyebabkan kemusnahan habitat fauna, dan yang kelima, boleh menyebabkan perubahan landscape akibat daripada bencana alam. Okey, kita perhatikan kenapa cikgu pecahkan 1, 2, 3 dan 4 ini. Kenapa cikgu pecahkan flora dan fauna? Kerana jika kita pecahkan dia kepada 2, dia boleh mendapat markah secara berasingan. Alright, kita lihat apakah langkah mengurangkan kesan fenomena alam yang boleh kita guna pakai dalam menjawab ketiga-tiga bencana alam tersebut. Yang pertama, kita boleh membina kawasan pertempatan yang jauh daripada kawasan pinggir pantai untuk tsunami. Okey, kita juga boleh membina kawasan pertempatan jauh daripada kawasan letusan gunung berapi. Okey, yang kedua, kita boleh membuat sistem amaran awal yang boleh mengesan bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi. Yang ketiga, kita boleh membuat latihan menghadapi bencana alam, iaitu tsunami atau gempa bumi atau gunung berapi. Yang keempat, kita boleh membina bangunan yang menyerap gegaran bangunan, okey, untuk kes tsunami dan gempa bumi. Yang kelima, kita boleh menanam pokok bakau untuk mengurangkan kesan tsunami terhadap hakisan pantai. Dan yang keenam, kita boleh menanam pokok untuk mengurangkan kesan gempa bumi. So, ini adalah beberapa jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan langkah, yang mana kita boleh gunakan di ketiga-tiga bencana alam tetapi disesuaikan mengikut soalan. Okay? Ataupun kita sesuaikan dia mengikut bencana alam. Okay, so guys, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Dan diharap kita akan berjumpa dalam episod yang akan datang.